Alright. Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. Alright guys, podcast session. Hari ni aku nak share dengan korang history perjalanan Mugiwara Pirates, tetapi dari sudut geografi. It won't be super duper detail lah, tapi mana aku boleh cover dan aku akan cover. Okay, and podcast ni dia akan terbahagi kepada beberapa episod. Okay, and part ni aku akan cubalah cover sebanyak yang mungkin. So konten ni boleh jadi panjang lah kan, ongoing lah sampai satu hari nanti. Maybe another 2 ke 3 tahun kan, kita akan sampai pulau yang terakhir, iaitu Laughtale. Kan, so konten ni pun boleh lah survive kan untuk 3 tahun, 2 ke 3 tahun kan. So apa yang menarik sangat dengan One Piece World kan, kenapa aku nak buat konten pasal perjalanan diorang? Sebab first of all, cerita ni pasal sejarah. Okay, maybe ramai tengok One Piece ni kata sebab tengok action, lawan-lawan semua benda kan, Devil Fruit, waifu ke benda kan. Tapi untuk aku, kenapa aku stay dengan One Piece ni, sebab sejarah dia lah, which is sejarah dia bagi aku sangat-sangat misteri. Okay, this is my number one reason lah kan. And Oda pun buat sejarah dalam cerita One Piece ni macam satu yang sangat-sangat dekat dengan dunia reality kan. Dia ambil sejarah-sejarah yang ada dari dunia reality ni, masuk dalam cerita dia. And even cerita sejarah dalam cerita ni pun sangat-sangat misteri, yang berkait juga dengan apa yang kita nak sangat tahu, iaitu One Piece, Laughtale, Joy Boy dan sebagainya lah kan. Ni yang buatkan kita lagi kata menggila-gila kan, nak sangat tahu apa benda sejarah cerita One Piece ni. And bagi aku satu lagi, kenapa kita nak cover pula dari sudut geografi, sebab bagi aku Oda buat cerita ni sangat-sangat detail daripada sudut geografi tu lah. I mean, okay, sebab okay macam ni, Oda dia bukan expose atau ajar kita tentang One Piece daripada sudut map sahaja kan. Kita tahu orang yang nak buat map sekarang dalam cerita One Piece adalah Nami, tapi bukan itu saja kan. Sebab mostly bila orang cakap pasal geografi ni, map, peta, orang kata kompas dan sebagainya. Tapi actually it's more than that lah kan. Aku pun tak adalah orang kata cikgu geografi ke benda, I'm not that pro, tapi aku faham lah sedikit kan. Contohnya basically dalam geografi ni ada 3 konsep yang kita boleh faham lah, iaitu daripada sudut fizikal, human dan environmental geografi. And Oda is indeed guna ketiga-tiga konsep ni di dalam cerita dia. So first, sebelum kita nak pergi more detail on that, kita ambil cuba contoh dulu daripada anime yang lain. Contohnya ada Big 3. Kita ambil Big 3 anime Okay, contohnya Naruto. Okay, aku tak boleh cakap pasal Boruto lah, sebab aku tak pernah tengok Boruto kan. Tapi Naruto sebelum ni aku tengok dia macam mostly fokus dekat satu benua saja, yang dipanggil sebagai Shinobi World kan. So kebanyakan cerita hanya berlaku kat area itu sajalah kan. Ini kata tak kisahlah negara ke negeri ke kampung itu kampung ini, tapi mostly pusing-pusing kat situ je, dunia ninja. Sama juga macam kita ambil nombor satu lagi, one of the Big 3, Bleach, yang sekarang ni memang tengah top gila. Dia pun sama. Actually Bleach ni pun dia punya coverage tu kecil je kan. Dia kebanyakannya cover dekat area yang selalu kita tengok, macam contohnya perang dengan Aizen dekat Karakura Town. Situ memang tempat siapa Ichigo lah kan. Atau senang cakap, dia orang cover untuk Human World tu punya coverage adalah dekat Karakura Town saja, tak ada pergi tempat lain, negara lain ke tempat lain apa kan. Lepas tu mesti pergi ke Society. So Society tu sebab situlah Shinigami dan sebagainya kan. Ataupun selit sikit lah, kita ada arc tentang Komodo kan, which is a different world lah kan. Memang macam tu je lah pusing dia. And sorry lah kalau ada part info yang aku tertinggal, yang aku tak update untuk Naruto dan juga Bleach. Okay, maaf fan Naruto dan Bleach, aku bukan nak compare cerita mana yang better ke apa. Sebab bagi aku benda ni depends pada storyline tu sendirilah kan. Sebab Naruto and Bleach memang tak perlu nak cover secara meluas sangat, sebab cerita dia memang ke arah itu. Macam One Piece ni, okay, kenapa berbeza dengan One Piece, kenapa One Piece ni perlu cover lebih daripada diorang? Sebabnya One Piece ni, dia punya main thing dia adalah about adventure. Itu konsep dia adventure. Bila kita cakap pasal adventure, kita tak boleh cover hanya pada satu benua, satu tempat, satu area, satu pulau. Tak boleh. That's why cerita One Piece ni, dia cover the whole globe, the whole planet tu sendiri. Memang kalau kita peta yang sekarang kita tengok ni memang dah cover the whole planet. Cuma kita tak dapat nak faham ataupun tahu kewujudan pulau yang ada. Tapi perjalanan di dalam cerita ni memang akan pusing satu planet tu sendiri. Planet yang dalam cerita kita tengok ni pun bukan satu kan. Contohnya kita dah ada pergi ke bulan kan, Enel dah pergi ke bulan, even ada orang bulan turun ke planet yang cerita One Piece yang kita tengah tengok ni lah. So sebelum kita start pengembaraan diorang, aku rasa kita kena recap balik lah secara ringkas untuk episod 1 ni kan. Walaupun aku pernah buat konten pasal benda ni, tapi aku nak cover lagi sekali lah kan, untuk orang yang baru jumpa channel aku ke apa benda. Okay, first of all, planet yang kita tengah tengok sekarang ni, planet yang Luffy tengah mengembara ni, Straw Hats tengah mengembara ni, actually diorang masih belum ada nama. I mean like, planet tu Oda belum namakan dia kepada kita. Mungkin dah ada nama lah, tapi tak ditunjukkan kepada kita lagi lah. So dia mungkin bumi, Earth, ataupun mungkin Vyuf, aku tak sure macam mana sebutannya, bak kata Skypia kan. Kat Skypia dia cakap sebenarnya ni, atau Oda ada plan untuk bagi nama yang berlainan lah. Macam mostly aku faham fan kat luar negara ramai gunakan, ataupun aku sendiri kita gelarkan planet One Piece ni sebagai Blue Planet. Sebab planet ni dipenuhi dengan lautan, dan lautan tu sendiri memang memainkan peranan yang sangat-sangat penting
di dalam cerita. So Blue Planet. Nanti dah ada nama betul-betul, dah panggil tak kisahlah bumi ke apa, dan kita guna nama tu. So Blue Planet ni pula dia terbahagi kepada 4 lautan lah. I'm sure everyone knows about it, tapi tak apa, kita ulang je balik. Okay, and thanks to Red Line, okay, iaitu benua yang paling besar dalam cerita ni, memisahkan dari satu lautan ni kepada 4. Tapi dari setiap lautan ni actually ada cerita yang menarik jugalah sebenarnya. Contohnya macam East Blue, dia famous dengan tempat kelahiran Goldie Roger, Garp, Dragon, The Monkey Family lah kan, Sabo dan juga lain-lain. Contohnya West Blue pula, dia famous dengan tempat kelahiran Shanks. Dia ada cerita pasal Beji kan, dengan The Five Mafia Family. Tu pun famous juga kat West Blue. Dekat North Blue pula, famous dengan Jerma. Okay, sebab Jerma dulu dia pernah conquer North Blue ni. Dan akhirnya yang last kali South Blue, ini pula dia famous dengan tempat kelahiran Ace, dan juga watak-watak besar yang lain lah. Okay, and this is why lah wujudnya juga teori yang Red Line ni kemungkinan besar adalah buatan manusia, atau senang cakap bukan semula jadi lah. Sebab pecahan ni cun, seolah-olah macam ada seseorang, contoh yang sengaja macam nak pisahkan laut and control dunia ni. Kita ada satu lagi pecahan yang dipanggil sebagai The Grand Line, kan, iaitu satu laluan lautan straight yang juga cover keseluruhan lilitan Blue Planet yang aku panggil ni, kan, and Grand Line ni jugalah. Apa lagi kan kalau bukan tempat di mana centernya cerita ni, fokusnya cerita ni. Sebab kat sini lah tempat untuk pirate nak cipta nama, kata nak capai impian diorang kan. Yalah, sebagai pirate kan, apa lagi kalau bukan nak reach the final island to get the only thing, yang the only reason untuk kita buat cerita ni, iaitu One Piece, kan. And final island tu of course lah, Laugh-Tale tu ada dekat dalam area Grand Line. Tetapi tak semudah itulah untuk capai ke Laugh-Tale, untuk kata jadi the next king of pirate, untuk dapatkan One Piece kan. Sebab ada pecahan lain lagi dalam Grand Line ni, iaitu dia pecah kepada 2. Terputus 2 lah senang cakap. Sebab of course lagi kalau bukan pasal Red Line kita cakap tadi kan, yang memisahkan segala-galanya. So bila terpisah 2 ni, the first part ni kita panggil dia sebagai apa tu, Paradise. Kan, bunyi pun sedap je, Paradise kan. Kalau kita translate dalam bahasa kita, bahasa Malaysia, syurga. Maksud tempat yang indah lah. And part yang kedua tu pula kita panggil dia sebagai New World, dunia baru. Apa yang membezakan Grand Line ni dan juga area lautan yang lain, macam West Blue, North Blue tadi kita cakap, Grand Line ni adalah area yang sangat-sangat tak stabil. Benda yang paling menggila semua dekat sini lah kan. Macam lautan paling gila, cuaca yang paling gila kan, macam-macam lagi lah. Bak kata Vivi juga kat sini dekat chapter 132, dekat Grand Line ni kan, kalau aku quote ayat dia, pulau yang ada ni kita boleh kategorikan ia kepada 4 jenis musim, iaitu dia ada pulau Spring, pulau Summer, pulau Autumn and pulau Winter. Tapi dalam masa yang sama, tiap 4 jenis pulau ni ada juga 4 musim dia. So kau bayangkan, maksudnya kan, contohnya kalau pulau tu adalah pulau Winter, dia still boleh jadi Summer. Kalau pulau tu pula Summer, dia masih juga boleh jadi Winter. So total lebih kurang ada 16 season, okay, 16 musim di dalam Grand Line ni saja. Itu pun kita belum kira lagi pulau yang macam ada beza lah dengan 4 musim tadi yang kita tahu. Selama kita buat cerita ni pun memang pelik-pelik. Memang pelik-pelik musim diorang. And kalau korang refresh balik memori korang dekat chapter 106, masa diorang baru je masuk Grand Line, kepala Nami dah pening dah. Sebab nak baca, dia tak boleh nak baca. Keadaan cuaca yang bertukar-tukar dan sebagainya, memang pening gila. That's why Vivi cakap kena ada log post untuk survive di dalam Grand Line ni. Tak boleh nak mengharapkan kehebatan mengemudi. I mean like, kita tahu Nami memang hebat punya navigation dia kan. Dia boleh baca laut, boleh baca cuaca, angin dan sebagainya. Tetapi semua benda tu dalam Grand Line tak cukup, ataupun tak boleh pakai pun. Korang memang betul-betul kena percaya and ikut log post. Itu je cara dia. Okay, but log post ni kita cerita kemudian lah. Okay, kita sambung balik pasal Grand Line. So itulah dia Grand Line kan. Macam aku cakap tadi, sesuatu yang sangat-sangat berbeza lah daripada 4 lautan yang lain. Tapi inilah dia cabaran, kan, cabaran dan liku-liku yang semua pirate kena lalui kalau diorang dapatkan title Pirate King tu, kan. Kenalah ada cabaran, takkan mudah-mudah macam tu je kan. So kalau korang lah, katakanlah korang nak jadi pirate kan, and datang dengan pirate, tak kisahlah East Blue ke West Blue ke apa benda, even korang nak masuk ke Grand Line tu pun bukan senang. Kan, memang sangat-sangat mencabar, memang sangat susah. Sebab first, Grand Line ni kiri dan kanan dia tak ada area lautan yang kita panggil dia sebagai Calm Belt. Okay, so macam nama dia tu sendirilah kan, Calm Belt. Ini adalah area lautan yang paling tenang. Terlalu tenang sampai tak ada ombak, tak ada cuaca pelik-pelik, tak ada angin, tak ada pergerakan angin lah kan. Tak ada ombak, tak ada arus dan sebagainya. So macam mana kapal nak berlayar kat situ? Tak cukup dengan itu, masalah kedua comeback dia juga, ada seeking. Memang area dia
Sarang dia, Seeking kat comeback ni bukan kecil weh. Korang boleh tengok balik dekat chapter 101. Besar gila, seram mat. So janganlah fikir macam tak ada apa-apa sangat. Memang ada apa-apa, tapi dalam konteks ni kita cover untuk orang yang baru nak jadi pirate lah. Okay, kalau level-level Yonko ke level-level yang top gila, itu lain cerita lah. Kita tolak ke tepi dulu, okay. So disebabkan keadaan comeback ni lah, pirate atau siapa saja memang tak boleh nak masuk dengan mudah. Kau tak boleh nak sekali nak potong daripada West Blue ke East Blue ke apa benda. Memang tak boleh. Dulu pun masa aku buat konten pasal benda ni dekat Emma Studio, dekat Facebook, ramai jugalah ingat comeback dia kecil. Disebabkan gambar ni kan, so macam dia rasa macam senang lah nak rendah kan, macam alah sikit je lah kan. Which is gambar memang lah nampak kecil, tapi ni gambar lah guys. Realitinya ni still area laut. Memang besar gila lah, memang luas gila lah kan. Sangat-sangat luas pun. Buktinya pulau Amazon Lily ada di dalam area comeback ni. Kalau ada pulau dalam area comeback tu, maksudnya apa, area lautan tu memang sangat-sangat besar lah kan. Tak cukup dengan Amazon Lily, ada juga pulau yang lain. Contohnya pulau Rusukaina yang Luffy train dengan relik. Tak cukup dengan tu, Impel Down. Impel Down tu pun penjara paling besar Marine WG pun sama di dalam area comeback. Maksudnya memang dia bukan area laut ni kecil, okay? Memang sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. So kau bayangkan macam mana kau nak rendah dengan kapal korang ke benda, dengan tak ada angin, dengan ada Seeking dan sebagainya kan. So sangat-sangat susah. And of course lah, okay, benda paling famous lah, ramai juga cakap dia boleh terbang. Of course memang boleh terbang. Sesiapa yang ada ability untuk terbang kan, macam Shiki contohnya boleh terbang kapal dia, ataupun anyone yang boleh terbang kapal dia ke apa benda, yes, of course lah, tak ada masalah lah. Atau aku cakap untuk orang-orang yang ternama, untuk orang-orang yang hebat, won't be a problem. Even Relic sendirilah kan, macam Relic orang kanan di balik King of Pirate, come on kan, bukan orang biasa. Sebab tu lah dia boleh relax sahaja berenang kan. Marine pun actually boleh travel sebab dia ada apa kata teknologi yang Vegapunk dah buat kan. So tak ada masalah lah nak travel dekat comeback. Tapi ni kita nak cakap pasal info-info yang kita nak cakap ni, benda ni penting untuk pirate yang baru nak up, ataupun pirate yang baru nak mengenal dunia Grand Line ni. Sekalipun kalau kau dapat survive comeback, maksudnya kau dapat pintas lah kan, tak kisah daripada area mana, masuk pergi ke Grand Line daripada comeback. Cuba korang fikir, korang sebagai newbie, korang boleh ke survive? Kalau katakanlah korang potong masuk ke Paradise, area Paradise kan, first half, mungkin okey lagi lah, tak ada masalah. Tapi kalau korang terpotong masuk ke area New World, arwah terus babe kan. Dengan kata tak ada any experience, tak ada aliansi, tak tahu apa-apa, tak ada log post, tak ada kru yang betul-betul hebat, nak main potong barisan macam tu je, buat lah. Tapi memang takkan dapat survive lah. So actually buang masa je nak fikir cara nak potong comeback ni semata-mata nak bikin new world. No, don't ever take a shortcut. Itu rule dalam cerita ni. Memang kita nampak benda tu. Kalau kau ambil shortcut, kau nak ikut jalan pintas, kau akan kalah, kau akan gagal, kau boleh mati. That's why lah kita tengok daripada perjalanan Luffy, daripada titik A tu betul-betul ikut B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tak payah nak macam daripada A potong terus pergi ke D, potong terus pergi ke G, potong terus pergi ke M. Tak ada. Kena ikut laluan dia betul, barulah kau dapat gain experience, barulah kau jadi hebat, jumpa orang tu, jumpa orang ni, buat aliansi dan sebagainya. Nampak tak? Benda yang paling penting untuk kita belajar. Jangan mudah-mudah ambil shortcut. Life ni tak boleh nak sikit-sikit nak shortcut je. Kan? Kena bersabar. Okay? That's why lah dalam apa-apa pertandingan, perlumbaan, aku kata mahupun pengembaraan lah untuk cerita dekat adventure, memang better start daripada starting line lah. Okay, jangan main shortcut lah. Dan cakap pasal starting line ni, kat mana lah permulaan nak masuk Grand Line ni? This is where we go to the Reverse Mountain. Okay, but Reverse Mountain ni dia pun adalah part of Red Line, sebahagian daripada Red Line. Macam mana wujudnya Reverse Mountain ni, tak silap aku memang belum diceritakan lagi oleh Oda. Tetapi apa yang menarik sebenarnya tentang Reverse Mountain ni, sebab dia menghubungkan ke semua empat lautan. So tak kisahlah korang pada East Blue ke, West Blue ke, North Blue ke, South Blue ke, memang korang tetap akan berjumpa dan tetap akan keluar ke area yang sama, iaitu first half of Grand Line. And ni one way trip lah kan. Memang tak ada patah balik lah sebabkan current air yang kuat. Sebab kalau bila korang jumpa je Reverse Mountain tu, korang akan naik atas dan pub akan muntah keluar dekat area yang sama, Grand Line tu. Benda tu agak mencabar lah sebab dia punya area tu agak narrow, kecil je. So kena pandai lah. Sebab tu lah nak masuk Grand Line tu, sebab tu dia kena ready. Okay, make sure kalau kau sebagai captain lah contohnya, make sure kau ada orang yang hebat macam Zoro, make sure kau ada orang yang boleh masak. Kau tidak mampus korang kelaparan kan, Sanji. Itulah korang kena ada inventor, Usopp. And paling penting sekali, kena ada navigator, kena ada orang yang pandai mengemudi, Nami. Kalau tidak, memang tak survive. Nak masuk Reverse Mountain tu pun dah hancur dah kapal, langgar semua benda kan. So bila dah dapat elak semua benda tu, dapat survive lah Reverse Mountain tu,
tahniah, settle. Anda dah sampai ke Paradise, the first half of Grand Line. Tetapi ada lagi cabaran yang lain. Contohnya macam aku cakap tadi lah, kena ada low post dan sebagainya.